Okey, insyaAllah kita boleh start. Jadi kita balik tadi pada sunnah Nabi. Han? Okey Han? Okey. Jadi salah satu sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita adalah waktu tu ada seorang sahabat ni ditanya Nabi. Sebab Nabi ni orang yang paling mulia, orang yang banyak ilmu. Macam kita, kalau kita tak faham matematik, kita tak faham sains, kita tanya kat cikgu sains kan. Macam tu juga Nabi. Nabi bila dia tak tahu suatu perkara tu, sahabat bila dia tak tahu satu perkara tu, dia tanya pada Nabi. Sebab Nabi yang pakar dalam agama. Dan Nabi lah, waktu tu Nabi lah sebagai rujukan utama semua masyarakat. Jadi sahabat tanya Nabi, Ayyul Islami khair? Apakah Islam yang terbaik? Sekarang ni kita semua dekat sini dah tentu Islam. Jadi kita nak dapatkan Islam yang terbaik ni, macam mana cara dia? Iaitu, tapi sebelum tu, sebelum saya jawab berdasarkan hadis ni, kita fikir kenapa sahabat tak tanya Nabi? Nabi, apakah harta dunia yang terbaik? Kenapa? Apakah Islam yang terbaik? Kenapa sahabat tak tanya? Apakah harta yang terbaik? Apakah duit yang terbaik? Apakah kereta yang terbaik? Kenapa? Betul. Akhirat. Itu insyaAllah hari ni kita akan bincangkan. Jadi, kita tengok sahabat Nabi ni, walaupun dia dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tak ada rumah, sampai kadang-kadang tak makan berapa hari, tapi dia tetap memikirkan akhirat. Sebab apa? Nanti kita bincangkan. Okey, kita balik pada hadis Nabi tadi. Apa Nabi jawab? Wa taqra'us salam ala man arafta. Dan sebarkanlah salam kepada siapa yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada siapa yang kau tak kenal. Ini salah satu sunnah Nabi. Okey, jadi siapa tahu apakah hukum beri salam? Hukum bagi salam. Sunat. Jawab salam. Jadi wajib bila kita tak buat, apa jadi? Dosa. Jadi sebab tu bila seseorang tu beri salam, kita perlu jawab. Kalau contoh dia bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, ataupun lebih baik, iaitu kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita selalu bagi salam semua. Siapa faham apa maksud salam? Rashid, apa maksud salam? Peace be upon you. Betul. InsyaAllah English. Saya Mandarin tak ada? Oh, tak Mandarin tak ada? Cina tak ada. Tak, salam tu ada maksud dia, peace be upon you. Kalau tak apalah. Tak apa, saya pun tak tahu. Maksud salam ni adalah salam sejahtera ke atas engkau. Kita mendoakan dia. Tapi kalau kita, lepas tu kita jawablah balik, salam sejahtera ke atas engkau. Tapi lebih baik kita jawab warahmatullahi wabarakatuh. Tapi contoh, kalau orang tu dibagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh tak kita jawab Waalaikumsalam je? Orang tu cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam je. Cukup tak? Tak boleh, dia tak boleh. Dia tak boleh, dia sebab wajib. Jadi kalau ikut hadis Nabi, memang kena jawab sama dengan dia. Dalam hadis Nabi, jawab yang sama atau lebih baik. Kalau ikutkan haram lah. Tapi kalau kita tak tahu, tak apa. Tapi seeloknya, baru tahu kan? Ni ilmu baru. Pandangan ulama paling kuat. Bila orang terjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kena jawab yang sama atau lebih baik. Jadi kalau dia dah bagi salam penuh, kita kena jawab penuh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okay, jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul dan semuanya, kebanyakannya adalah daripada keluarga, kita kenal satu sama lain kecuali seorang. Kecuali seorang saja. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kumpul setelah pun kita dalam keadaan Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Dan hari ini walaupun kita kekurangan orang, tapi tak apa. Sebab ilmu ni harus disampaikan kepada sesiapa sahaja. Tak kira lah dia ramai ke tak. Sebab Nabi, kalau kita tengok, Nabi Nuh AS. Nabi Nuh adalah Nabi yang keberapa? Yang pertama Nabi Adam, yang kedua? Tapi dia beza pendapat. Ada pendapat yang katakan Nabi Idris, ada yang kata Nabi Nuh. Tapi pendapat paling kuat, Nabi yang kedua adalah Nabi Nuh AS. Jadi saya tak pasti kenapa. Kalau kita belajar dulu, Adam, Idris, Nuh kan. Tapi kalau yang saya belajar, pandangan yang paling kuat adalah Nabi Nuh AS, Nabi yang kedua. Nabi Nuh AS dia berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Agak-agak kalau kita berdakwah 950 tahun, berapa orang yang beriman? Satu dunia.
Kalau jadi kita bayangkan agak-agak Nabi Nuh ni dapat Islamkan berapa orang? Ulama beza pendapat, ada yang kata 14, ada yang kata 18, ada yang kata 40. Dan pendapat paling kuat pun bawah 100. Paling ramai 950 tahun. Tapi adakah itu tanda dakwah dia gagal? Tidak, itu bukan tanda dakwah dia gagal. Sebab apa? Sebab dia dah sampaikan. Itu tanggungjawab dakwah. Sebab tu kalau kita belajar, hidayah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah hidayah ilmu, iaitu macam sekarang lah. Kita sampaikan tazkirah, kita belajar. Itu hidayah ilmu. Yang kedua hidayat taufik, amal. Iaitu hidayat seseorang tu. Kita dah sampaikan, kita dah bagi hidayat, okey dah cukup. Yang hidayat yang kedua ni hidayat taufik, hanya Allah yang boleh beri. Jadi alhamdulillah hari ni kita dapat kumpul, yang di mana tujuan kita kumpul ni tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mengupas, kita mendalami lagi ilmu kita berkaitan tentang agama Islam. Ini satu nikmat yang sangat besar. Betapa ramainya orang yang sekarang ni mereka disibukkan dengan kehidupan dunia yang menipu. Jadi sebab tu, disebabkan hari ni hari raya korban, hari raya Aidil Adha, istilah pun ramai yang korban lembu kan. Biasa kita dengar orang bincang pasal korban lembu lah, korban kambing, korban unta. Jadi hari ni kita akan bincangkan tentang korban dunia versus korban akhirat. Jadi ikhwani fillah, ramainya orang sekarang ni yang terkorban dengan kehidupan dunia ni. Ramai orang yang tertipu, betul tak? Dilekakan dengan TikTok, dilekakan dengan macam-macam lah. Jadi ni satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebab tu kita tengok sekarang ni ramai tak orang yang Islam? Ramai. Tapi kenapa maksiat semakin berluar-luasa? Kalau kita baca berita, setiap hari semakin teruk kehidupan ni. Kenapa? Apa punca dia? Orang Islam dah ramai dah ni, dah sekeliling. Hampir satu dunia ni 80% tu orang Islam. Tak, yang beriman dah ramai dah 80%. Tengok orang pergi haji semua ramai. Tapi kenapa Islam ni macam makin teruk? Maksiat pun daripada orang Islam sendiri. Zina, khalwat, semua berlaku daripada orang Islam, bukan orang non-Muslim. Kenapa? Betul, itu salah satunya. Maka sebab tu Nabi Muhammad SAW ada sebutkan dalam satu hadis, ketika mana sahabat tanya lagi kat Nabi, sahabat yang matlamat diorang ni dah akhirat. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa tengok sekarang ni Islam ni macam ni lah, makin banyak sebenarnya maksiat dan sebagainya. Adakah sebab orang Islam sedikit?" Dia tanya Nabi. Nabi kata, "Tak, orang Islam ni ramai sangat. Ramai. Tapi ianya ibarat buih-buih di lautan." Buih. Buih, kuat tak buih? Kan, kita mandi ada sabun, ada buih kan. Tiup je hilang lah. Macam tu lah orang Islam sekarang. Ramai tapi ini ibarat buih. Maka sebab tu sekarang ni kalau Islam datang je konflik sikit, datang je kekeliruan sedikit, semua dah keliru dah. Dan kadang-kadang, bukan nak kata apa, tapi kadang-kadang pasal benda yang tak ada apa, benda remeh. Macam contoh, kita masbuk dalam solat. Kadang-kadang itu pun orang dah tak tahu. Kadang-kadang kena baca Quran, itu pun tak tahu. Kadang-kadang rukun Islam, itu pun tak tahu. Sebab apa? Sebab dari kecil tak dididik dengan Al-Quran. Bahkan dididik dengan dunia. Jadi sebab tu kalau kita tengok zaman sekarang ni, tak semua akan tetapi ramai. Di serata dunia. Tak kira lah di Islam ke apa, tapi silibus diorang ni dipenuhi dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang disebabkan diorang belajar tu, sampai lewat solat kan. Kadang-kadang dalam jadual tu full belajar je. Sains, matematik, macam-macam lagi lah. Tapi waktu solat, hilang. Itu punca dia. Dan itulah penyakit yang ada zaman sekarang ni, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Sebab apa? Sebab dari kecil dah dididik. Jadi cinta ni, ianya berlaku ditanam sejak dari kecil. Macam kita cinta tak mak kita? Sebab apa? Sebab dari kecil mak kita lah yang melahirkan kita, yang susukan kita, yang besarkan kita. Ayah kita bersama kan, dari kecil lah dia didik kita semua sampai kita besar. Jadi sebab tu kita cinta kepada dia. Jadi akhirnya sekarang ni pendidikan daripada kecil lagi dah diterapkan dengan dunia. Masuk dunia belajar ni untuk apa? Ya. Cuba kalau kita tanya. Contohlah, kalau tanya Said, kenapa Said nak ambil SPM? Kenapa nak dapat kerja?
Tu. Tapi Said gurau je kan ni. Ni tak ada apa kan. Said kerja untuk tolong mak kan. Boleh je kita nak gunakan dunia tu untuk tolong mak kita. Kita kerja cari duit untuk kita sedekah dan sebagainya. Tapi sekarang ni ramainya orang yang dia kerja dunia sampai dia nak lawan. Dia tengok kawan dia beli kereta Velfire, dia beli Alphard. Dia tengok kawan dia beli Mercedes, dia beli Tesla. Dia nak upgrade. Sebab apa? Sebab cinta dunia ni dah diterapkan daripada kecil. Kau belajar ni untuk jadi usahawan. Jadi sekarang ni itu masalah besar sekarang. Jadi sebab tu sekarang ni kita nak ubah fikiran masyarakat sekarang ni. Jadi insyaAllah semoga semua yang datang ni dapat sama-sama kita kembangkan lagi. Boleh? Hana? Untuk kita dah dengar ilmu apa, kita sampaikan kat kawan kita. Sekarang ni kita dah ada macam-macam. Kita ada handphone, kita boleh ada WhatsApp. Senang je, hari-hari kita boleh share Quran, ada video, ilmu agama kita boleh sebarkan. Jadi zaman sekarang ni sebenarnya dakwah ni lagi mudah. Zaman Nabi ada tak iPad? Ada tak iPhone? Tak ada. Zaman Nabi macam itulah, kereta pun tak ada. Tapi dakwah Nabi sebar ke mana? Ke serata dunia. Sebab apa? Sebab Nabi ni bila dia dakwah, dia sambil dakwah, dia suruh sampaikan. Sebab tu disebut dalam satu hadis daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Nabi ajar apa? Nabi ajar Quran, ilmu tauhid dan sebagainya. Kemudian Nabi suruh amal dan sampaikan. Jadi sebenarnya Nabi ni dia buat kerja dakwah ni, dia sampaikan kat seorang. Seorang sampaikan kat dua orang. Dua orang sampaikan kat 4 orang. Tengok. Itu kehebatan dakwah. Dipanggil apa ibu benda tu? MLM. Macam ni? Mati level? Mati level marketing. Kita dah mati dah, tapi sebabkan kita sampai dakwah, contoh kalian sampaikan dakwah kat Riz sampaikan kat kawan Riz sampaikan pula kat ni, lama-lama sebar satu sekolah, lama-lama tersebar kat satu Cerajaya, lama-lama satu Malaysia. Macam tu lah. Itu tengok, dari situ saja kita boleh dapatkan pengorbanan kita di akhirat. Memang mula-mula susah nak sampaikan, nak kena belajar, nak menuntut ilmu, tapi hasil dia sangatlah apa? Lumayan. Lebih baik daripada semua harta yang kita ada kat dunia ni, iaitu Allah nak bagi kita syurga. Jadi hari ini juga insya-Allah kita akan bincangkan sama-sama tentang beberapa ayat Quran berkenaan dengan kehidupan dunia ni adalah satu kehidupan yang menipu daya kita. Tak, kadang-kadang kita dah bagi ceramah, kita dah belajar ilmu agama, tapi kita ada cinta dunia lagi kan Syed? Kenapa? Kan kadang-kadang kita dah belajar Quran, kita dah belajar agama, dah belajar rukun Islam, rukun iman, tapi kita rasa macam mesti ada cinta dunia lagi, betul tak? Sebab Khalif macam tu juga. Bukan. Tapi kita akan ubah semua tu dengan kita renungkan beberapa ayat Quran. Jadi siapa yang ada handphone sekarang boleh buka apps Quran. Yang pertama sekali boleh buka surah Al-Qasas ayat 60. Surah Al-Qasas ayat 60. Surah Al-Qasas surah ke-28. Kalau dah buka, cuba baca terjemahan. Lepas tu, cuba keluarkan pengajaran. Ayat 60. Aras. Baca ayat ni dengan Riz. Tunjuk kat Riz kali ni. Ayat 60. Okay, kalau dah jumpa boleh terus baca terjemahan dan cuba kita keluarkan pengajaran. Ayat 60. Jumpa Aras? Jumpa. Sini. Ayat ni Ini. Cuba baca terjemahan. Baca dengan Riz. Okey, semua dapat
Dah baca terjemahan? Hmm? Ya. Jadi malam ni kita bukan sekadar dengar saja. Sebab kalau dengar saja nanti boleh jadi ngantuk. Jadi kita sama-sama cuba buka Quran, kita renungkan. Biasa kita dengar peringatan untuk tadabbur. Jadi hari ni cuba kita sendiri yang tadabbur ayat tu, kita keluarkan pengajaran. Kan? Dah baca terjemahan kan? Tak faham. Okey, semua dah buka kan? Jadi ayat tu berfirman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Allah bagi tahu dan adalah kehidupan dunia ni wa ma utitum, apa yang telah didatangkan kepada kamu hayatid dunya, kehidupan dunia, wa mata'ul hayatid dunya, kesenangan. Mata ni kesenangan. Jadi Allah bagi tahu dunia ni memang datang dalam keadaan yang penuh kesenangan. Betul tak? Kadang-kadang Allah guna perkataan kesenangan. Sebab apa? Sebab kita kat dunia ni dihiasi dengan keselesaan. Lepas tu wazinatuha, dan perhiasan. Okay, kenapa Allah bagi tahu dunia ni perhiasan juga? Kenapa? Kenapa perhiasan? Kenapa Allah tak guna dunia ni banyak harta ke, banyak emas ke? Kenapa Allah guna perhiasan? Sebab apa? Ada nilai, buat cantik. Perhiasan mesti ada nilai. Emas ada nilai. Sebab kita belajar kemahiran berfikir aras tinggi. Hebat. Sebab dia cantik. Dia cantik. Okay. Bolehlah tu dekat-dekat. Jadi kehidupan dunia ni, kita tengok dia. Kita tengok wanita. Cantik kan? Wanita pula tengok emas. Dia rasa kan, dunia ni kita nampak ada, kita tengok kereta apa paling mahal? Bugatti. Kita rasa kagum tak? Nampak cantik kereta tu. Ya, dia perhiasan. Tapi perhiasan ni biasanya boleh pakai tak? Boleh pakai. Tapi dia kita pakai perhiasan tu, contoh emas. Emas tu apa manfaat dia untuk kita? Dia macam tu je lah, macam hiasan, nampak cantik dan sebagainya. Jadi Allah nak bagi tahu dunia ni perhiasan dan tak ada manfaat. Perhiasan hanya sekadar pakai cantik-cantik. Manfaat dia paling-paling pun orang tengok kita. Weh. Dia tak ada function dia. Macam contoh kita makan boleh kenyang. Kalau emas kita beli banyak-banyak pun faham lah. Okey. Okey, sama ayat tadi, wa ma utitum min syai'in fa mata'un wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Kemudian Allah perintah kita, dan apa yang di sisi Allah iaitu akhirat adalah kekal. Jadi apa Allah nak beritahu dalam ayat ni? Allah nak beritahu kehidupan dunia ni sementara dan kehidupan akhirat tu kekal. Bahkan apa yang ada kat dunia tu, dekat akhirat tu ada jauh lebih baik, berganda-ganda. Jadi Allah bahkan kekal. Jadi Allah nak perintah kita supaya carilah akhirat. Bahkan dia khairah, dia lebih baik. Kemudian di hujung dia Allah nak ingatkan kepada kita, afala ta'qilun. Kamu tak berfikir ke? Maksudnya apa? Allah nak bagi tahu dunia ni dah jelas-jelas Allah bagi tahu perhiasan. Dah jelas-jelas Allah bagi tahu dunia ni satu kesenangan. Bahkan ada ayat yang bagi tahu dunia ni adalah hanyalah la'ibun walahun, hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi Allah cela, afala ta'qilun. Sebab kita dah diberi pilihan. Contoh kalau Haras. Contoh kalau orang bagi kat Haras iPad, dengan orang bagi dekat Haras coklat. Haras pilih yang mana? iPad ke coklat? Pilih apa Haras? Coklat. iPad Haras, ribu-ribu lagi mahal dari coklat. Jadi Allah nak bagi tahu, buatlah pilihan yang bijak. Allah dah tawarkan yang lebih baik. Tapi kenapa masih lagi nak pilih benda yang tak ada apa? Dunia. Bahkan disebut dalam satu hadis,
Dunia ni hanyalah ibarat tak sampai sebelah sayap nyamuk pun. Kalau Khalif bagi dekat Riz sayap nyamuk, Riz nak? Free. Bahkan dunia ni tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Kalau bahkan Nabi sama dalam hadis tu, kalau dunia ni sampai nilai dia sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir tak akan dapat minum. Sebab apa? Sebab dunia ni ada nilai. Boleh faham? Kalau dunia ni ada nilai, orang kafir tak boleh ambil dunia ni sebab dia baik, dia ada nilai. Tapi Allah sakin bahasa Indon. Tapi betapa Allah nak bagi tahu betapa dahsyatnya, betapa tak ada nilainya dunia ni, orang kafir Allah bagi minum. Sebab apa? Tak ada nilai. Kan? Orang kafir ni dia kufur kepada Allah, dia langgar perintah Allah, dia menentang Allah, tapi Allah tetap bagi dia dunia. Sebab apa? Tak ada nilai. Bahkan ada lagi Nabi buat perumpamaan, dunia ni hanyalah ibarat bangkai anak kambing yang cacat. Kalau Said dia offer bangkai anak kambing yang cacat, percuma. Nak lah bangkai, lepas tu cacat pula tu. Busuk lagi satu. Kita tak nak. Jadi Allah bagi tahu itulah perumpamaan dunia ni. Tengok. Aras. Jadi Allah nak bagi tahu itulah perumpamaan dunia ni, iaitu tidak ada nilai. Jadi kita tengok pula surah yang seterusnya. Daripada tadi semula buka Quran kan, kita pergi ke hadis pula. Lepas Quran, hadis. Sebab tu kalau kita ni orang yang beriman, kehidupan kita dipenuhi dengan peraturan. Kena solat, kena zakat, kena jaga pandangan, kena jaga ikhtilat, kena jaga aurat. Kan? Kenapa kena buat semua tu? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya orang beriman ni dekat dunia, dia dipenuhi dengan peraturan. Kan? Kena pakai tudung, tak boleh minum arak, tak boleh makan khinzir, tak boleh makan perkara yang haram, hanya boleh makan apa yang Allah halalkan. Macam-macam, banyak peraturan. Kalau kita benar-benar orang Islam, kita ikut semua peraturan tu. Jadi Allah beritahu dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman, wa jannatu kafir, dan syurga bagi orang-orang kafir. Dunia ni syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Orang kafir bebas nak buat apa? Nak buka aurat, nak langgar perintah Allah, nak minum arak, nak buat benda bukan-bukan semua. Tafadhal, silakan. Sebab apa? Sebab ini adalah syurga bagi kamu. Tapi syurga yang tidak berkekalan. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka sebab tu, kalau cuba kita buka surah Al-Kahfi. Semua selalu baca surah Al-Kahfi tak? Ini baca 10 ayat awal ke baca sampai habis? Jadi salah satu sunnah Nabi, surah Al-Kahfi ni kita baca hari Jumaat. Kita baca sampai habis sunnah Nabi. Dan lebih penting untuk kita faham ayat dia. Jadi insyaAllah ni kita akan cuba surah Al-Kahfi ayat 46. Boleh buka Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Walaupun surah ni tidak dikategorikan 10 ayat awal, tapi insyaAllah nanti kita cuba baca, kita sampai ke ayat ni, kita dapat hayati sama-sama. Harus hafal kan ayat dia? Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Jadi insyaAllah lepas ni kita boleh datang sini bawa Quran lebih mudah, lebih cepat. InsyaAllah. Okey, siapa yang boleh keluarkan satu pengajaran pun tak apa dari ayat tu? Jadi ayat ni lebih kurang dengan surah Al-Qasas ayat 60 tadi, cuma dia berbeza sikit dia, iaitu Allah sebut dua nikmat yang khusus dalam ayat ni. Ibu dapat pengajaran gitu. Boleh. Okay, sama-sama kita dah buat ayat tu. Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banun nazinatul hayatid dunya. Allah bagi tahu al-mal.
Siapa biasa dengar Baitul Mal? Biasa dengar kan? Apa maksud Baitul? Rumah. Mal. Harta. Tak tahu Baitul Mal ni apa, rumah kebajikan. Jadi Allah bagi tahu al-mal wal banun. Yang pertama sekali Allah bagi tahu harta dan banun, anak-anak. Wazinatul hayatid dunya. Allah bagi tahu, Allah khususkan anak dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Kenapa Allah khususkan dua nikmat ni, anak dan harta? Kenapa Allah tak khususkan emas ke, perak ke, tapi Allah khususkan harta dan anak? Kenapa? Sebab inilah dua nikmat utama yang menipu manusia. Al-mal, harta. Ini benda yang kita selalu tertipu. Kita tertipu dengan handphone, kita tertipu dengan media sosial, kita tertipu dengan emas, kita tertipu dengan harta dan sebagainya. Anak. Anak juga kadang-kadang boleh menjadi boleh jadi tipu daya. Kadang-kadang kita nak solat tapi anak kita kacau. Tu jadi satu gangguan. Jadi kadang-kadang kita terlalu syok dengan anak kita. Kan ramai kan orang dia bangga dengan anak dia. Sangat bangga. Kadang-kadang bila pencapaian tinggi dia bangga dengan anak. Bangga dengan anak-anak sampai terlupa akan kehidupan yang kekal. Terlupa nak solat dan sebagainya. Sebab apa? Semua harap dekat anak. Dia Allah bagi tahu semua adalah wazinatul hayatid dunya. Hanyalah perhiasan bagi kehidupan dunia. Lepas tu Allah bagi tahu apa yang kekal. Apa yang kekal, Syed? Betul. Wal baqiyatus salihat. Dan yang kekal adalah amalan soleh. Itu yang akan kekal sampai ke akhirat. Maka sebab tu bila kita mati nanti SPM kita belajar tinggi-tinggi, semua tu tak akan bantu kita. Yang akan bantu kita hanyalah 3 perkara. Nabi sebut dalam satu hadis. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Okay. Jadi tadi Mami, tadi kita orang terangkan pasal tajuk dia korban dunia versus korban akhirat. Jadi kita orang bincang yang kehidupan dunia ni adalah satu penipuan yang besar. Bahkan kehidupan dunia ni kebanyakannya tak akan dapat bantu kita pun. SPM kita dapat tak bawa kita ke alam kubur, Mami? Tak. Tapi apa yang akan membawa kita ke alam kubur nanti? Nabi sebut dalam satu hadis, Iza mata ahadukum, ataupun riwayat lain, Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salas. Apabila mati seseorang kamu ataupun apabila mati anak Adam, maka terputuslah segalanya. Terputuslah dia punya keluarga, dia punya harta, dia punya perjuangan, dia punya belajar tinggi-tinggi, dia punya pangkat, semua terputus bila mati. Kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama sekali Nabi sebut ilmu yang manfaat. Amalan tu nombor 2. Lepas tu doa. Lepas tu amalan. Sedekahun jariah. Yang kedua sedekah. Sedekahun jariah. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu yang manfaat. Yang kedua? Sedekah. Dan yang ketiga adalah doa anak waladun salih yad'ulah. Doa anak-anak soleh yang yad'u. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, yang yad'u ni fi'il mudhari'. Dia sentiasa berdoa untuk mak ayah dia. Maka sebab tu ayat tadi al-mal wal banun. Anak kita ni dia boleh jadi ujian kepada kita, dia boleh menjadi fitnah kepada kita, tapi dalam masa yang sama juga dia ni boleh membantu kita ke akhirat. Kita ajar dia, kita didik dia dengan ilmu Quran, ilmu sunnah, kita didik dia, akhirnya dia akan doakan kita. Itulah 3 perkara yang akan bantu kita. Jadi sebab itulah sekarang ni kita perlu sama-sama tanamkan dalam diri kita ni, kita cuba buang cinta dunia ni. Kita tak salah nak ambil dunia. Sebab tu dunia ni kita boleh je nak ambil dunia, kita nak ambil dunia boleh. Tapi kita boleh pegang je, jangan kita letak kat hati. Pegang boleh lepas kan? Tapi kalau letak kat hati, tak boleh buat apa dah. Ramainya orang yang meletakkan cinta dunia di hati dia, akhirnya itulah yang menghalang dia daripada untuk mencintai akhirat yang kekal. Maka sebab tu Allah menyebutkan dalam surah Al-Qasas,
Tak apa, kita dengar je. Cuba ayat ni. Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Allah perintah kita dan carilah wa bataghi fima, apa yang ataqallahu daral akhirah. Apa yang Allah datangkan kepada engkau akhirat. Okey, ni yang pertama sekali. Allah suruh kita berkorban untuk akhirat, untuk cari akhirat. Tapi nak ambil dunia boleh? Boleh kena ambil dunia. Tak ada masalah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah juga beritahu, dan jangan engkau lupa bahagian engkau di dunia. Tengok, Allah suruh juga kita cari rezeki. Tapi akhirat tadi Allah guna perkataan cari. Betul tak? Cari. Tapi kalau dunia ni Allah kata apa? Jangan lupa. Kenapa Allah tak bagi tahu dan carilah akhirat? Carilah dunia. Kenapa Allah tak guna cari dunia? Kenapa Allah guna jangan lupa dunia? Kan? Allah nak bagi tahu rezeki kamu kat dunia ni semua Allah dah tetapkan. Jadi kamu tak perlu risau. Ada orang dia tak ada duit, dia miskin, dia tak ada harta tapi dia dapat pergi umrah, betul tak? Kadang-kadang ada orang dia dah kaya dan sebagainya tapi hidup dia rasa tak tenang. Sebab apa? Sebab dia sentiasa tengok orang atas dia. Dia tengok dia dah ada BMW, dia tengok lagi orang ada Tesla. Dia sentiasa rasa tak cukup. Tengok kawan dia ada iPhone 12, tengok lagi ada iPhone 16. Tengok lagi ada iPhone 17. Jadi sentiasa rasa macam hidup ni tak tenang. Dan ketahuilah, kita kaya ke, kita miskin ke, kita semua ni, okey. Kalau kita kaya ke, kita miskin ke, sebenarnya kita semua ni adalah fakir. Maksudnya sentiasa memerlukan. Allah sendiri bagi tahu dalam surah Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara. Allah bagi tahu, wahai sekalian manusia, umum. Tak kira lah kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu semua adalah antumul fuqara. Kamu semua ni adalah keadaan fakir. Maksudnya apa? Sentiasa memerlukan. Kita walaupun kita dah kaya, kita masih lagi nak makan. Dah kaya masih lagi nak baju. Dah kaya masih lagi nak minum. Kita semua sentiasa memerlukan. Jadi tak perlulah kita nak fikir sangat pasal dunia ni. Kita fikirkanlah macam mana ke akhirat. Sebab kat dunia ni segalanya dah ditentukan. Makan kita, rumah kita, harta kita, sekolah kita, keluarga kita, semua Allah dah tulis dah dekat Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum kita lahir. Akan tetapi yang kita tak tahu lagi ni, amal soleh kita dekat kehidupan yang kekal ni. Itu yang kita tak tahu lagi. Macam mana nanti kehidupan kita nanti dekat sana. Bahkan perjalanan kita dekat sana nantilah yang akan kekal. Kan tadi surah Al-Kahfi, itulah perjalanan kita yang kekal selamanya. Baik. Okey, jadi sebab tu juga cuba kita buka surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid. Surah yang ke-57. Macam nak tengok muka surat ni? Ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Masya Allah. Fastabiqul khairat. Ayat dia panjang tapi kita ambil bahagian yang untuk kita fahami hari ni. Okay, ayat tu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinah. Allah bagi tahu i'lamu. Kita biar tahu kan, ilmu. Asal perkataan dia apa? Alima ya'lamu, ilmu. Jadi ilmu ni maksud dia apa? Ilmu dah jadi bahasa Melayu kan? Pengetahuan. Jadi ini adalah fi'il amar, perintah. Allah perintah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ni hanyalah la'ibun walahun. Hanyalah la'ib. La'ib ni adalah permainan. Walahun adalah perkara yang melalaikan. Jadi Allah nak beritahu dunia ni hanyalah permainan dan perkara yang melalaikan. Kenapa Allah sebut dunia ni perkara yang permainan dan melalaikan? Kenapa Allah tak sebut dunia ni adalah tempat untuk kamu bekerja semua? Kenapa?
Dunia ni tempat untuk kamu belajar, untuk kamu study, untuk kamu betul. Iaitu Allah nak bagi tahu dunia ni adalah macam permainan. Kita main dekat taman, Haras main dengan Riz dekat taman, kat tasik, hari-hari main. Lepas tu bila main tu, kadang-kadang terleka kan. Kadang ayah panggil macam tak perasan. Orang panggil, jom balik, tak perasan kan. Sebab apa? Sebab dah main, lepas tu dah terleka. Jadi bila dah terleka, akhirnya apa? Akhirnya kita tak perasan. Jadi Allah ingatkan kepada kita. Allah nak bagi kita peringatan. Jadi sekarang ni ramai tak orang yang dia dah tertipu dengan permainan dunia ni? Ramai. Apa punca dia? Sebab punca dia adalah salah kita yang tak menyampaikan Al-Quran. Jadi sebab tu lepas dah habis ni, kita jangan habis dekat sini je. Kita cuba post status. Hari ni berapa ayat kita dah belajar tadi? Kita buka Quran. Yang pertama, surah Al-Qasas ayat 60. Yang kedua, Kahfi ayat 46. Yang ketiga, Hadid ayat 20. Tengok dah 3 ayat dah. Nabi perintahkan untuk kita sampaikan berapa ayat? Nabi tak ada pun tunggu cakap, sampaikanlah selepas kamu dah belajar 50 ayat. Sampaikanlah setelah kamu belajar 3 ayat. Tak, Nabi kata balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun 1 ayat. Tapi ada syarat tak nak sampaikan ni? Ada. Iaitu Allah bagi tahu dalam surah Al-As. Kita kat sini kebanyakannya dah hafal surah Al-As. Allah bagi tahu apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia ni dalam kerugian. Kecuali ada 4 golongan je. Yang pertama, mereka beriman. Kita dah beriman. Bahkan kata ulama, kalau kita baca tafsir, beriman di sini adalah berilmu. Kita dah belajar ayat Quran semua. Apa step kedua? Beramal. Itu syarat balighu anni walau ayah. Kita perlu beramal. Kita beramal soleh dulu. Kemudian baru watawassaw bil haq. Baru kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Kenapa Allah mention pesan dengan kebenaran? Sebab ramainya orang sekarang ni dia sebarkan kata-kata manusia, sebarkan cerita dongeng. Sedangkan banyak lagi ayat Quran dan hadis yang kamu tak sampaikan. Sampaikan kebenaran. Watawassaw bis sabr. Dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Jadi ketahuilah bila kita sampaikan kebenaran, sampaikan Quran, sampaikan hadis, sampaikan sunnah, kita kena sabar. Sebab apa? Kadang-kadang nanti kawan kita tak suka kita. Betul tak? Betul tak? Kalau kita pergi sekolah, kita nasihat orang guna pula ayat Quran. Mesti orang akan kata kita acah-acah alim. Kan? Tu ayat biasa. Orang kata kita ni orang masjid lah, orang ustaz lah apa. Kan? Kena perli semua. Jadi Allah bagi ubat. Kita sabar je. Sabar ni pahala dia besar tak? Macam mana besarnya pahala sabar ni? Infinity. Unlimited. Pahala dia Allah bagi tahu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah ganjaran yang kami dah sediakan. Yang Allah bagi tahu, Allah dah sediakan dah ni. Allah tak bagi tahu, Allah tak dalam ayat ni Allah tak terus bagi tahu. Ganjaran bagi orang yang sabar ni unlimited tak, tapi Allah bagi tahu Allah dah sediakan. Maksudnya apa? Benda tu dah ada dah. Sabar terus dapat. Namanya yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ganjarannya adalah tanpa hisab, tanpa had. Kalau orang yang paling kaya datang kat Riz, yang Sultan datang kat Riz, dia kata dia nak bagi Riz duit tanpa had. Banyak kan? Banyak. Faham Riz? Faham ke? Okay, Riz dah ngantuk. Okay. Kita lagi 10 minit. Boleh? 5 minit lah, 5 minit. Step pukul berapa tadi? Oh, kita start lambat 9.40. Okay. Lepas tu surah Al-Hadid tadi ayat 20 kan? Cuba kita pergi ke ayat 21 pula. Dia ada kaitan. Kita pergi ke ayat 21. Ayat 21. Tadi ayat 20. Kita pergi pula ayat 21.
Dah benda ni lag. Tak baik. Allah bagi tahu dalam ayat tu, sabiqu ila maghfiratin. Apa maksud sabiqu? Nak surah ke-57. Okey. Allah bagi tahu sabiqu ila maghfiratin. Dan berlumba-lumbalah kepada maghfirah. Maghfirah ni keampunan Allah. Kenapa Allah perintah kita berlumba-lumba kepada keampunan Allah? Kenapa Allah tak perintah kita berlumba-lumba kepada syurga? Kenapa keampunan dulu? Kenapa Allah bagi tahu keampunan dulu? Kenapa tak cakap syurga terus? Sebab syarat nak masuk syurga kita perlu dapatkan keampunan Allah. Kita ni manusia, Nabi sebut kullu bani adam khata'. Sesungguhnya manusia ni semuanya melakukan kesalahan. Tapi Nabi bagi tahu wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang buat dosa ni adalah yang bertaubat. Jadi nak bertaubat ni kita perlu dapatkan keampunan Allah, maghfirah Allah. Jadi dengan maghfirah ni lah kita akan menuju ke syurga Allah. Tapi tak cukup dengan maghfirah. Maghfirah ni tujuan dia untuk kita dapatkan rahmat Allah. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi daripada maghfirah ke rahmat. Rahmat baru masuk syurga. Sebab apa? Kenapa ada dua benda tu? Maghfirah dan rahmat. Boleh faham ke laju sangat? Boleh. Okay, kenapa nak masuk syurga ni kena ada maghfirah dan rahmat? Pahala tak cukup. Betul. Pahala tak cukup. Cuba kita bayangkan, contohlah kalau kita punya amalan tu, kita solat 50 tahun tanpa henti. Agak-agak cukup tak 50 tahun solat kita tu, kita mengaji 50 tahun tu untuk duduk kat syurga tu kekal. Kalau ikut logik, 50 tahun kita ibadah, 50 tahun je lah kat syurga. Tapi disebabkan rahmat Allah, kita duduk kat syurga Allah ni kekal selamanya. Sebab tu keadilan Allah ni berbeza. Kalau keadilan Allah kepada orang beriman, Allah bagi lebih. Tapi adilnya Allah ke orang kafir, Allah tak tambah pun mereka dosa. Kalau mereka buat dosa tu je. Tapi kalau orang beriman, kita buat pahala, dapat lebih lagi. Kita baca Quran, dapat berapa pahala? Satu huruf 10 pahala. Lepas tu Nabi kata dalam satu hadis, aku tak katakan alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi tadi kita dah baca ayat Quran ni semua. Subhanallah, itunya rahmat Allah. Tapi tak cukup sekadar tu. Kita baca Qul Huwallah, satu huruf 10 pahala. Tapi surah Qul Huwallah ada kelebihan tersendiri. Kalau kita baca 3 Qul, Nabi sebut dalam satu hadis, kita dapat pahala seolah-olah kita baca 30 juzuk Quran. Khatam satu kali Quran. Pahala. Kalau tengok. Satu huruf 10 pahala plus baca satu Quran. Tengok, setiap surah ada kelebihan tertentu. Jadi itulah hebatnya Al-Quran ni. Sebab tu Al-Quran ni dipanggil mukjizat. Jadi sekarang ni memang kehidupan dunia ni memang sangat penuh dengan cabaran dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita perlu datangkan lagi pengorbanan dalam diri kita. Boleh semua. Kita kena berkorban. Kita nak kerja akhirat ni memang kita kena datangkan pengorbanan dalam diri kita. Kita perlu korbankan jiwa kita, harta kita dan sebagainya. Jadi cuba kita tengok. Yang saya sebut ni hanya sekadar kita dengar macam teori kan. Tapi ada tak manusia yang berjaya berkorban untuk kehidupan dunia? Ada tak manusia yang berjaya untuk korbankan dunia untuk kehidupan akhirat? Ada tak? Ada. Ada contoh-contoh dia. Dan umur dia lebih kurang kita je. Lebih kurang Said, Han, Khalif, Mufti Meng. Okay. Tak, ni sahabat Nabi. Kita tengok Mus'ab bin Umar. Siapa kenal Mus'ab bin Umar? Pernah belajar kat sekolah? Sirah. Jadi Mus'ab bin Umar ni adalah seorang remaja yang asalnya waktu dia kafir ni dia kaya. Dia kaya sangat waktu dia kafir. Mak dia bagi dia macam-macam. Bahkan perfume dia tu perfume paling mahal. Sebab tu, bahkan pernah ada satu dalam sirah, ada satu cerita dalam sirah, ada orang ni bila dia dah bau je wangi, orang kata tu bau Mus'ab bin Umair. Dia je, minyak wangi dia paling mahal. Orang kenal bau wangi tu bau dia je. Baju dia, baju paling mahal. Emas, harta, semua dia ada. Rumah paling besar. Follower dia pun paling ramai. Tetapi bila datangnya Islam, datang je Quran kepada dia, apa jadi?
Mak, tapi kenapa dia tak masuk Islam ambil harta dia tu? Masya Allah. Tahu kan cerita dia? Betul. Jadi bila dia nak masuk Islam ni, mak dia cakap dekat dia, mak mula-mula Mus'ab ni dia takut dia nak bagi tahu mak dia yang dia Islam. Tapi bila dah terkantai dengan mak dia yang dia ni Islam, mak dia buat apa? Mak dia bagi syarat. Kalau kamu nak terus berkekalan dengan perfume mahal, baju mahal kamu ni. Kan Riz, kalau mama kata. Riz, mama bagi iPhone 16 Pro Max kat Riz. Riz maksudnya rezeki. Kasut bola Riz. Bola Molten. Baju Adidas. Seluar Puma. Mama dah bagi kat Riz. Lepas tu tiba-tiba, ni contohnya. Tiba-tiba bila Riz kata Riz nak berubah, nak masuk Islam, itu mama tarik. Ni contoh. Tak ada kait. Mama tarik semua Riz punya baju bola, kasut bola semua. Riz sanggup tak nak tinggalkan kasut bola Riz? Boleh ya? InsyaAllah kuat iman Riz ni. Masya Allah. Nanti kita buat testimoni. Boleh? Okay. Jadi Mus'ab bin Umair ni mak dia kata kalau kamu terus dalam Islam ni, dia akan tarik semua harta kamu tu. Harta Mus'ab ni. Kata Mus'ab buat apa? Dia okey je. Sebab apa? Sebab Quran dah meresap masuk ke hati dia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Isra', Allah bagi tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Allah bagi tahu dan kami turun Al-Quran ni adalah sebagai syifa, sebagai ubat. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni ramainya masyarakat remaja khususnya menghadapi anxiety, depression. Apa punca semua tu? Sebab dia tak pakai ubat daripada Quran. Kadang-kadang sakit jumpa doktor. Sedangkan Quran ni lah ubat yang sebenar. Tak salah nak jumpa doktor sebagai ikhtiar. Tapi kadang-kadang kita terlupa Quran ni lah ubat sebenar untuk merawat penyakit hati kita ni. Jadi insyaAllah semoga kita semua lepas ni dapat merawat diri kita. Kita dapat ubah diri kita dengan Al-Quran. Jadi kita cuba tanamkan Al-Quran ni sepenuhnya dalam kehidupan kita. Itu baru Mus'ab bin Umair. Banyak lagi kisah sahabat Nabi. Ada kisah sahabat Nabi ni, dia baru umur 13 tahun. Tapi dia nak ikut Nabi pergi perang sampai nangis-nangis. Tak cukup lagi syarat tu. Tak cukup umur. Tapi dia nangis-nangis nak ikut Nabi pergi perang. Sebab apa? Sebab Quran. Semua sahabat Nabi ni, mereka sanggup korbankan harta mereka semua. Sebab apa? Sebab mereka nampak akhirat. Tu je, nampak akhirat. Jadi sekarang ni kita mungkin susah lagi nak nampakkan akhirat tu. Betul tak? Jadi cuba kita renungkan lagi ayat-ayat. Ada ayat Allah bagi tahu nikmat syurga. Macam dalam surah An-Naba. Jadi kita masuk sikit lah nikmat syurga supaya kita dapat bayangkan macam mana akhirat tu. Macam mana kalau kita korban kat dunia ni, macam mana akhirat tu. Kita tengok surah An-Naba. Ayat Innalil muttaqina mafaza. Ayat berapa ibu? Innalil muttaqina mafaza. Ayat ni tak boleh lah, dia lag. So kita try. Kita cuba. Okay. Surah An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Sabar semua. Okey, ayat 31. Yang je. Okay. Surah ke-78. Surah An-Naba. Surah ke-78 ayat 31. Kita masuk sikit nikmat syurga. Okey, sama-sama kita tadabbur. Allah bagi tahu innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, faza, kemenangan. Dia dah berjaya. Keuntungan.
dia dah berjaya. Faza. Jadi Allah beritahu orang yang bertakwa ni dia dah berjaya. Orang bertakwa ni siapa? Iaitu orang yang mereka dah ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Mereka dah berperang dah dengan dunia ni. Mereka dah korbankan dah kehidupan mereka ni untuk dapatkan akhirat. Allah beritahu dia dah berjaya. Berjaya apa ni? Apa yang mereka dapat? Hadaiqa wa a'naba. Ni dekat nikmat dekat syurga. Dapat kebun-kebun dan buah anggur. Bahkan Allah guna perkataan di sini hadaik, jamak, perkataan untuk ramai. Allah nak bagi tahu apa? Kebun ni besar. Bahkan disebut dalam satu hadis, kebun kat syurga ni seluas mata memandang. Itu kebun kita kat syurga. Lepas tu Allah sebut buah anggur. Kenapa Allah sebut buah anggur? Sebab buah anggur ni sedap. Lepas tu kalau macam buah lain, buah durian ada yang tak boleh makan. Jadi Allah sebut yang basic. Anggur, semua boleh makan. Semua suka anggur ni. Senang nak makan kan? Tak payah nak kopek, nak apa, terus sap. Okay. Bahkan buah anggur dekat syurga ni tak sama macam kat dunia. Kita makan anggur ni, mula-mula rasa anggur. Kalau kita makan lagi rasa strawberry pula. Dia bertukar-tukar. Dia sentiasa bertukar. Kita kan tak suka. Contoh, rumah kita setiap tahun mesti kita tukar kan. Raya tahun depan tukar langsir baru, pelabur baru. Sebab apa? Rasa macam tak nice lah, asyik sama je. Rasa macam dah bosan kan. Jadi Allah bagi tahu nikmat syurga ni sentiasa bertukar-tukar. Makan anggur ni, kejap rasa durian. Makan lagi rasa strawberry. Makan lagi rasa mangga, pisang. Okay. Kemudian wakawa ibadat seraba. Ni. Dan ada kita dekat syurga kan nanti dapat bidadari yang sama umur dengan kita. Okay, tak apa. Okay. Tengok, itu nikmat kat syurga. Kat dunia kita tengok. Ayolah, lawan dia. Okay. Dah cukup lah. Ayat seterusnya pula. Wa ka'san dihaqa. Dan ka'san ni adalah cawan, tapi boleh juga terjemah sebagai piala yang penuh. Maksudnya apa? Air kat syurga ni kita minum, dia tak akan berkurang. Bahkan setiap kali kita minum tu mula-mula minum rasa mango. Lepas tu minum lagi rasa ABC. Minum lagi rasa macam-macam lah. Arak, betul. Arak boleh. Minum lagi rasa chai. Okay, tu baru 3 nikmat syurga Allah sebut dalam ayat ni. Banyak lagi ayat lain. Ada ayat Allah bagi tahu nikmat syurga ni dia tak terkira, lagi besar daripada langit dan bumi. Itu dalam surah, tapi kita tak buka lah sebab nanti makan masa. Itu Allah sebut dalam surah Al-Imran. Allah bagi tahu syurga ni disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ni. Besar dia lagi besar daripada langit dan bumi. Tengok tu nikmat kat syurga. Tengok Said baru dengan nikmat kat syurga sikit pun dah rasa macam. Jadi semangat lah kita semua untuk masuk syurga. Jadi sebenarnya kita berkumpul ni semua adalah untuk kita mendapatkan cinta Allah. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Dan wajib. Maksudnya wajib dapat. Kalau tak dapat tu tak mungkin lah, sebab Allah sendiri janji. Ni hadis kudusi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah wajib cinta Allah bagi orang yang mereka saling berkasih sayang kerana Allah. Maksudnya apa? Berkasih sayang kerana Allah. Macam sekarang lah kita saling berpesan-pesan, saling nasihat kerana Allah. Dengan cinta Allah ni lah akhirnya kita akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama sikit hadisnya. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk kerana Allah pun dapat cinta Allah. Kita duduk sanggup dengar Khalif cakap panjang kat depan ni, sanggup tahan ngantuk semua. Panjang-panjang ni akan dapat cinta Allah. Sebab kita buat semua tu kerana Allah. Lepas tu wal mutabazilina fiyya, dan orang yang memberi kerana Allah. Dia sedekah. Contoh kita buat kelas malam ni, lepas tu kita belanja makan dekat orang. Tu dapat cinta Allah, dapat syurga Allah. Tapi syarat dia apa? Kena kerana Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita cuba yang pertama sekali, kita betulkan niat kita. Kita niatlah kita datang sini bukan kerana dipaksa oleh sesiapa. Kita niatlah kita datang sini bukan dipaksa oleh nenek ke, oleh mak ke, oleh ayah ke. Tapi kita niatkan kita datang sini semua kerana Allah.
Jangan niat datang sini sebab nak makan ke apa tak. Kita niatkan semuanya kerana Allah. Lepas tu, kita lepas ni juga, bila kita betulkan niat kita, insya-Allah segala kehidupan kita, kita akan buat kerana Allah. Kita akan bangun subuh awal. Kita bangun sebab bukan sebab mak kejut, tapi sebab kerana Allah. Ini memang susah. Tapi kita cubalah tanamkan dekat diri kita. Kita buat semuanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tidak ikhlas, kita buat kerana orang, kita datang sini, semua tak jadi pahala. Kita belajar ke, kita dakwah ke, kita solat, semua tak jadi pahala kalau kita tak ikhlas. Sebab tu ada orang nanti dia datang ke akhirat dalam surah Furqan, wa qadimna ila ma amilu. Dan apabila dia datang ke akhirat, dia bawa semua amalan dia. Apa jadi dengan semua amalan dia tu? Allah kumpulkan semuanya jadi haba mansura, jadi debu yang bertebangan. Sebab apa? Bahkan malaikat tanya, dalam satu hadis malaikat tanya, orang ni dulu dia solat, dia puasa, dia zakat, dia taat semua perintah Allah. Tapi kenapa bila datang akhirat semua jadi haba mansura? Kadang buat sebab nak menunjuk, buat bukan kerana Allah, tak ikhlas. Akhirnya semuanya jadi sia-sia. Jadi yang pertama, kita betulkan niat. Dan yang kedua, setelah kita pelajari ni, kita dah habis kelas kita malam ni, jangan kita stop kat situ. Kita cuba sampaikan lepas ni. Kita cuba pula belajar lagi kat online. Banyak lagi YouTube, Facebook, banyak kita boleh dengar, belajar ilmu agama dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita sampaikanlah. Balighu anni walau ayah. Kita sampaikanlah, kita dah belajar banyak sangat ayat malam ni. Kita dah tahu surah, dah tahu nombor, kita dah faham pula. Cuba kita sampaikan. Kita jumpa kawan kita tengah lepak. Cuba kita masuk sikit. Kita tengah lepak ke dengan kawan kita kat mamak, kita masukkan satu ayat. Subhanallah. Jadi insya-Allah, ada apa-apa soalan? Tak ada? Jadi insya-Allah, kalau tak ada cukup sekadar tu, segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap atas diri sendiri, minta maaf kalau terkasar bahasa ke, terasa terkesan. Jadi insya-Allah cukup sekadar tu. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Ha? Dah tutup ke? Jadi kepada yang menonton, insya-Allah sama-sama cuba kita betulkan niat kita, kita perbaiki lagi niat kita. Kita buat semuanya kerana Allah. Kita cuba, kita dah korban lembu, kita cuba korbankan diri kita pula untuk akhirat, insya-Allah. Dasarkan kita dengar tadi panjang lebar, kita cuba sama-sama perbaiki diri kita. Untuk diri saya juga, diri saya banyak kekurangan. Jadi janganlah anggap bila dah dapat sampaikan ilmu tu kita jadi orang terbaik. Tak, tapi kita cuba perbaiki lagi diri kita. Kita korbankan lagi masa kita semua untuk agama Allah. Kita belajar. Kadang-kadang kita belajar ni susah payah kan, kita belajar ilmu nak dapat tu semua, tapi cuba kita selitkan untuk kita memahami Al-Quran. Selitkan, itulah ilmu utama kita. Kita belajar sains kat sekolah, kita belajar matematik kat rumah nak dapat SPM, kita balik rumah, kita buka Quran, kita cuba renung. Itu subjek utama kita yang boleh kita tanamkan dalam diri kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.